Hai. Kongsi-kongsi, sharing-sharing. Seronoknya. Masa-masa. Selalu keluar. Guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gitu. Okay guys, kalau minggu lepas aku cerita mengenai impak bekerja dalam diri. Untuk kali ini aku rasa isu yang lebih kurang sama, tetapi di pandangan sudut yang berbeza. Iaitu aku nak bercerita mengenai belajar sambil bekerja. Kenapa aku nak cerita mengenai ini? Sebab ini adalah pengalaman aku. So, baik aku bercerita mengenai pengalaman aku. Gitu. Kan? Panas sangat. Okay. Jadi belajar sambil bekerja, bagi aku korang kena ada 3 benda untuk korang terapkan dalam diri supaya kita dapat balancekan antara bekerja dan juga belajar. Sebab kita sebagai manusia suka untuk kita membuatkan dua pekerjaan dalam satu masa ataupun 2 tanggungjawab dalam satu masa. Sebab belajar sendiri sudah mempunyai tanggungjawab yang berbeza-beza nanti kan. Ini apatah lagi ketika ODL kan, belajar online lagi. Tanggungjawab tu kalau korang duduk di rumah bukan sekadar tanggungjawab untuk belajar. Mesti akan ada tanggungjawab untuk menjadi seorang anak, tanggungjawab sebagai abang kakak kan, sebagai ahli keluarga, dan juga tanggungjawab belajar itu sendiri, bekerja lagi kan. So benda itu bertambah, tanggungjawab itu bertambah. Tetapi hari ini aku cuma ingin menyentuh mengenai belajar dan bekerja. Macam mana kita nak combinekan dua benda ini dalam satu masa kan. Kalau korang bekerja sendiri mungkin mudah kan. Macam aku pernah cakap, korang setakat uruskan online business korang, itu adalah korang sendiri yang menyusun jadual. Kita tidak perlu mengikut jadual orang lain. Gitu. Tapi kali ini mau kepada kita belajar dah, kita kena ikut jadual lecturer kan, jadual yang telah ditetapkan. Bekerja kita kena ikut jadual majikan kita. Majikan kita semua masuk kerja pukul berapa semua. Macam mana nak balancekan kedua-dua ini kan, supaya kita tidak ketinggalan dengan tanggungjawab hakiki kita, iaitu sebagai pelajar, iaitu mahasiswa lah. Yang pertama adalah penyusunan masa. Di mana masa itu adalah penting bagi seseorang manusia kan. Contoh jadual kita daripada pagi sampai jadual bekerja pukul 8 sampai pukul 6. Itu masa normal lah kalau kau bekerja di kilang ataupun gerai makan. Kalau sekarang kalau ikut dengan arahan Majlis Keselamatan Negara, MKN. Kalau kau ikut MKN lagi, dia kedai makan sampai pukul 8 ke pukul 5. Whatever lah, pukul apa pun kan. Dah ada masa-masa tertentu yang telah ditetapkan lah. Kalau belajar mungkin fix kan. Cuma mau kepada macam mana nak susun assignment, macam mana nak buat test, quiz dan sebagainya. Sebab tu aku menyentuh di mana penyusunan masa, pengurusan masa itu penting dari sudut pandangan aku. Kenapa? Sebab kita perlu menyusun jadual kita. Andai kata kalau kita bekerja daripada sampai tengah hari, tapi basically jadual belajar kita full. Bohong kalau kelas hanya waktu petang ataupun hanya waktu pagi. Bekerja-bekerja kalau di kilang ataupun tempat-tempat yang agensi berdaftar, dia agak sukar untuk kita menyusunkan ataupun membalancekan benda itu. Tetapi selalunya pelajar yang bekerja mestilah bekerja di tempat-tempat yang kita boleh manage masa kita, dan juga manager ataupun majikan kita tahu dengan kedudukan ataupun status kita sebagai pelajar. Selalunya begitu. Sebab untuk berdasarkan pengalaman aku bekerja dan majikan aku tahu aku belajar juga. Jadi jadual bekerja aku akan dibalancekan. Contoh, kalau aku ada kelas daripada pukul 8 sampai pukul 12, aku akan masuk kerja daripada pukul 2 sampai pukul 10. Kalau aku ada kelas petang, aku akan masuk pukul 8 sampai pukul 12.
Lepas tu berehat sampai pukul 6 aku masuk balik. Macam tu lah. Maksudnya susun jadual tu balik lah. Jadual bekerja. Masa bekerja yang akan mengikut jadual belajar aku. Bukan belajar yang mengikut jadual bekerja. Sebab belajar jadual itu memang fix. Memang sudah diberikan. Kan kita tak boleh ubah. Kecuali tiba-tiba lah ada pop quiz. Ataupun tiba-tiba ada perubahan jadual. Di mana lecturer kita nak buat kelas waktu pagi, tiba-tiba dia nak buat waktu petang. Tu agak sukar lah. Tu bagaimana engkau nak manage dengan manager. Itu pun ada caranya approach. Cara approach engkau, cara komunikasi engkau. Itu di next episode nanti kita akan uraikan. Okay, untuk ni penyusunan masa kita perlu tetapkan dan pastikan penyusunan masa ini betul. Sebab apa? Bukan itu saja. Malah kau di waktu malam kau akan ada assignment kau kena submit. Waktu kelas dah confirm waktu kelas saja. Bila pula korang nak buat assignment? Faham? Bila pula korang nak buat program online? Itu adalah benda yang korang perlu menitik beratkan juga. Kalau bekerja sampai pukul 10 sampai pukul 12, korang kena terus buat assignment, terus buat tugasan yang telah diberikan. Kan, aku menyentuh assignment lah kebanyakannya. Sebab assignment markah tinggi berbanding quiz. Quiz pula selalunya waktu kelas. Kecuali midterm, tu mungkin lah akan diberitahu awal. Tetapi diberitahu awal, kita boleh susun balik jadual. Macam tu. Itu penyusunan masa yang aku maksudkan. Okay? Sebab pengurusan samalah kan. Sebab itu akan memberi impak. Kalau korang tak pandai menyusunkan masa, automatically jadual belajar kau mesti akan lari. Assignment mesti akan lari. Kalau macam aku dulu, okay, assignment ni kena hantar hari Rabu. Selasa, Isnin, mesti aku akan macam waktu malam aku kena buat ni. Aku dah siapkan. Okay, Isnin introduction, Selasa content. Dia content atas. Rabu akan conclusion. End up terus combine lah. Lepas tu Khamis submit. Macam tu penyusunan masa. Yang kedua iaitu stamina. Kenapa aku cakap stamina? Dia macam what? Stamina tiba-tiba kan. Belajar sambil bekerja. Kenapa aku cakap stamina? Okay, kita back kepada point yang pertama, iaitu pengurusan masa kan tadi. Korang pagi ada kelas, petang bekerja, malam bekerja, ataupun pagi bekerja, tengah petang belajar, malam bekerja, ataupun macam mana susunan assignment, lepas tu ada quiz, ada pop, kan? Jadi stamina kita kena kuat. Kalau stamina tak kuat, dek dengan ni, kalau stamina tak kuat, berhenti bekerja, dek. Jangan bekerja sambil belajar. Jangan belajar sambil bekerja. Faham? Sebab bila stamina korang tak kuat, automatik, okay, automatik belajar korang akan ke laut. Kenapa aku di antara yang kadang stamina aku up and down. Kadang kalau bekerja penat kan, layan customer apa semua penat, automatik aku akan belajar aku macam apalah nanti aku buat. Lama ke laut. Dengar overdue kadang-kadang, tapi overdue tak pernah overdue. Tapi benda itu salah satu memberi impak lah pada diri kan. Sebab macam banyak setan kerja ni tak buat lagi macam tu. Mintalah tolong kawan macam ni macam mana nak buat. So kawan tolong check, kasih link, check ke laman web ni, maybe ada isi konten aku boleh macam tu. Aku ambil lah boy. Just stamina korang kena kuat lah. Yang pertama, stamina daripada mental, stamina daripada rohani korang. Kedua-dua itu stamina daripada fizikal pun sama je dek. Kadang otak bergerak tapi tangan dia tak larat. Macam tu lah, seperti macam tu. Macam tu. Kadang waktu dalam tidur tu kan, macam mana nak buat introduction ni? Baring. Macam tu. Betul esok aku lupa dah. Sama saya. Yang ketiga, macam tu. Yang ketiga adalah pengalaman. Tiba kan? Belajar sambil bekerja, pengalaman. Belajar sambil bekerja, pengalaman. Okey, kenapa aku menyentuh pengalaman?
Okey, pengalaman dia ada dua sudut pandangan. Pandangan yang pertama adalah bekerja dan pandangan kedua adalah belajar. Di mana belajar memerlukan pengalaman. Kenapa memerlukan pengalaman? Okey, yang mana sekarang belajar ijazah, korang mempunyai pengalaman ketika diploma, STP, matrikulasi, STAM. Okey. Ataupun matrik dah asasi. Whatever. Daripada mana korang datang dan belajar ijazah, pengalaman itu penting. Kenapa? Pengalaman belajar akan mempercepatkan korang untuk melaksanakan tugasan-tugasan yang diberi. Contoh, korang ada pengalaman buat assignment. So, korang dah tahu format macam ni. Pap, kau campak. Siap. Tinggal masukkan konten saja. Contoh juga, kalau buat quiz, kalau korang dah ada pengalaman dengan seseorang lecturer. Contoh, lecturer A, pensyarah A dulu mengajar subjek lain. Bila degree mengajar subjek lain. So, dah tahu lah, pensyarah A ni kalau MCQ dia akan ambil poin-poin penting. Dia tak akan ambil uraian-uraian yang pelik. Macam tu. Kalau dulu diploma dia ajar subjek accounting, dia akan mau kepada mengira. Fakta dia tak akan sentuh untuk MCQ. So buat. Faham tak? Dia di antara pengalaman yang korang boleh terapkan untuk mempercepatkan pengurusan masa korang supaya korang boleh ikut pengurusan masa di poin yang pertama tadi. Campak. Macam tu. Kan? So, korang dah tak perlu fikir, macam mana nak buat introduction? Tak payah, dek. Ataupun ada apps-apps yang boleh membantu korang. Pengalaman itu juga penting bagi aku. Contoh introduction. Kalau yang buat point ni, ada apps dia. Pergi kat sini akan ada article. So kita akan buat summary untuk jadikan introduction. Macam tu. Kalau bekerja pula, pengalaman itu penting. Kenapa penting? Sebab bila bekerja, pengalaman. Contoh kau jadi waitress. Kan? Macam mana supaya kita tidak penat bekerja? Sebab ini berkaitan dengan stamina. Okey, macam ni. Mungkin macam ni lah pengalaman korang. Kalau ramai customer, meja 1, 2, 3, korang ambil order terus pergi hantar ke tukang masak. Kalau pakai sistem, tetap pergi ke tiga-tiga meja. Tak perlulah daripada meja kau nak ulang alik ke bar ataupun kitchen. Lepas tu kau nak pergi ke depan. Lepas tu kau nak pergi pula cashier, nak kira apa ni, orang minta kira nak bayar. Kan? Macam benda tu korang kena macam pengurusan strategi pula. Pengurusan strategi. Oh my god. Lah tau, pengurusan strategi poin yang ketiga. Bukan pengalaman. Pengalaman tu macam pelik. Okay? So pengurusan strategi. So pengurusan strategi pula adalah penting ya dek. Daripada buat assignment sampailah bekerja. Itu kau kena uruskan betul-betul. Kalau pengurusan masa tadi mau kepada penyusunan masa. Waktu bekerja, waktu rehat bila. Kedua adalah stamina. Okay? Macam mana korang nak pastikan badan korang tidak terlalu penat. Bila penat otak tak bergerak, kaki sakit, macam mana nak macam tu, faham? Ketiga-tiga poin ini adalah saling berkait, selain berpaut. Saling berpaut. So saling saling berkait antara pengurusan masa, stamina dengan pengurusan strategi. So aku harap itu saja aku rasa. So aku harap bagi yang sedang belajar sambil bekerja ataupun sudah habis semester depan rasanya akan still online, study online. So yang mana macam ada hasrat di hati untuk belajar dan sambil bekerja, kalau kau rasa takut, buat saja dulu, bekerjalah dulu sambil belajar, mungkin dalam tempoh sebulan. Sebab aku rasa setiap universiti dia punya corak pembelajaran adalah sama, di mana 4 minggu awal itu kurang sikit tugasan-tugasan, tapi mau kepada berat pada belajar, iaitu ilmu yang ingin disampaikan. So aku rasa kalau korang boleh buat pengurusan masa, okay, go on dulu. Kalau rasa penat, berhenti. Stamina kurang, berhenti je.
Lepas tu pengurusan strategi kalau boleh buat juga dan belajar macam mana supaya kerja itu menjadi cepat dan pantas dan boleh mengikuti jadual yang telah ditetapkan. Benda itu penting juga. So ketiga-tiga ini penting. Jangan rasa takut untuk belajar sambil bekerja. Selagi ada semangat, teruskan. Aku sentiasa support. Tak sentiasalah memberi dorongan dan pendapat bagi aku bekerja je. Kalau rasa boleh mampu untuk buat, jangan risau. Kalau rasa tak mampu, berhenti. Kalau tak mampu untuk belajar sambil bekerja, berhenti bekerja. Jangan berhenti belajar. Kenapa? Belajar adalah masa depan kita. Gitu. Okay, itu saja